Bertemu kembali masih bersama saya Syaf Syukri dan kita masih terus membawakan kepada anda mengenai perkembangan semasa pembentukan kerajaan baru, siapa PM ke-9 yang akan diumumkan nanti. Kita tidak tahu bila, tapi untuk anda mengetahui semua berita-berita mengenai apa yang berlaku untuk tempoh beberapa hari lepas dan apa jangkaan untuk hari-hari yang mendatang, anda boleh saksikan lapor langsung di astroawani.com. Pembentukan kerajaan baru, siapa PM ke-9, atau terus bersama kami di saluran 501 dan astroawani.com ataupun di Facebook dan semua platform media sosial Astro Awani. Dan tadi saya telah berbual panjang bersama dengan dua penganalisis politik, iaitu Profesor Dr. Ahmad Martada dan juga Dr. January Amir, secara khusus memberi fokus kepada pembentukan kabinet baru di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang baru yang akan diumumkan kelak. Dan kita telah membincangkan dari aspek secara keseluruhan, secara amnya, aspek secara generalnya, dan juga kita telah memberi fokus kepada tumpuan kepada Sarawak. Dan sekarang kita nak beralih mengalihkan tumpuan anda kepada kesan dan impak kepada pembentukan kabinet baru ini kepada Sabah secara khususnya, dan bersedia di talian ialah Dr. Anul Puyuk yang merupakan seorang penganalisis politik. Selamat petang, selamat sejahtera Dr. Anul. Selamat petang. Apa khabar? Khabar baik. Doktor, apa khabar? Okey, Doktor, kita melihat kepada situasi yang berlaku ketika ini, kita masih tidak tahu siapa Perdana Menteri yang akan diumumkan, siapa yang sudah mencapai majoriti, dan saya nak tanya kepada Doktor, politik di Sabah khususnya sangat kompleks dan satu parti mewakili dua gagasan politik berbeza. UMNO misalnya mewakili Barisan Nasional dan Bersatu pula mewakili Perikatan Nasional, dan di Sabah mereka membentuk kerajaan menerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, dan penyatuan UMNO dan Bersatu di peringkat pusat dianggap sebagai pengikat kepada GRS sendiri. Jadi jika berpecah, kemungkinan kerajaan GRS berpotensi terbubar. Jadi bagaimana pandangan Dr. Anil? Bagi saya terdapat satu persefahaman di peringkat negeri Sabah, dan saya tidak melihat bagaimana persefahaman ini tidak diendahkan. Dan persefahaman yang berlaku di negeri Sabah ini saya fikir akan diteruskan, dan ianya tidak akan mengganggu kestabilan politik di Sabah pada ketika ini, tetapi ia akan berkait rapat dengan apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Jadi persefahaman yang saya maksudkan ini dalam konteks autonomi yang diberikan kepada negeri Sabah itu akan cuba dikekalkan, dan kalau itu dapat dikekalkan, maka saya tidak melihat ada satu perubahan yang besarlah dalam konteks politik Sabah, walaupun berbeza dengan politik di Sarawak. Politik Sabah ini dia agak terikat dengan apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Okey, Dr. Anil, kita juga nak memberi fokus Dr. Anil. Sekiranya kabinet baru nanti terbentuk dan kerajaan perpaduan yang mensyaratkan timbalan Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak, seperti yang saya dah bincangkan juga dengan Dr. January Amir sebentar tadi, siapa agaknya figura ataupun sosok dari Sabah yang sesuai untuk menjawab jawatan timbalan Perdana Menteri? Dan sekiranya Datuk Shafie Apdal dipilih, tidakkah ia akan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin atau ahli Parlimen UMNO atau Bersatu Sabah sekiranya kerajaan baru yang akan dibentuk ini memilih untuk menjalankan kerjasama rentas parti? Saya tidak akan menamakan sesiapa, tetapi siapapun individu tersebut haruslah memberikan fokus kepada pemulihan. Baik, Dr. Anil, sebentar kita nak melihat terkini dari Istana Negara. Saya akan sambung dengan Dr. Anil sebentar nanti, dan ini yang terkini di Istana Negara. Dan saya kira kalau mungkin rakan setugas sudah kelihatan di situ, Faris Azman mungkin boleh kongsikan terbaru di sana. Saya tak rasa bersedia untuk waktu ini, tapi ini ialah visual yang berlaku ketika ini. Oh, Faris sudah bersedia ya, Faris, bersama dengan kami? Baik, Faris, mungkin boleh kongsikan yang terkini di sana, Faris, teruskan. Ya, Syaf. Baik, kenderaan sebentar tadi yang baru saja meninggalkan Istana Negara adalah kenderaan yang membawa ahli Parlimen UMNO yang masuk sebelum ini. Dan ini kenderaan, anda boleh lihat, Datuk Seri Azmin Ali kita boleh lihat di dalam bas ini. Boleh katakan daripada pagi tadi ada berapa buah bas, 4 bas, dan selepas itu 5, dan ini yang ke-6. Bas yang telah pun memasuki perkarangan Istana Negara. Sudah tentu tumpuan terarah ini. Sebentar tadi ahli Parlimen UMNO ada yang menaiki kenderaan sendirian, dan ketika ini juga ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Azmin Ali melambai kepada media memasuki sebuah lagi bas yang memasuki Istana Negara.
yang di mana kita difahamkan semua ahli-ahli parlimen yang menyokong ahli parlimen BERA yang juga naib Presiden UMNO untuk menghadap Seri Paduka Bangkit yang di-Pertuan Agong susulan dengan sokongan majoriti sebagai calon PM pilihan iaitu MP BERA. Dan di belakang ini sebenarnya Syaf, anda boleh lihat ahli parlimen PAS, saya kirakan ahli parlimen PAS. Ahli parlimen PAS yang menaiki bas ini bas mungkin bas yang terakhir kita lihat memasuki Istana Negara. Kalau kita ikutkan seperti mana sebelum ini dikatakan 114 yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri, itu unofficial yang khabar-khabar mengatakan begitu. Jadi kalau kita katakan beberapa buah bas telah masuk dan yang terakhir disusuli dengan ahli parlimen daripada PAS. Dan anda boleh lihat ketika ini visual secara langsung kami bawakan. Mereka melambai kepada pengamal media. Ini pergerakan yang terkini. Dan sebenarnya pada jam lebih kurang Presiden UMNO, mungkin saya ingin bawakan Presiden UMNO sekitar pada jam 2.22 petang, di mana sebuah bas telah pun meninggalkan Istana Negara. Boleh kami lihat iaitu timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berada di dalam bas itu melambai kepada media, diikuti dengan belakang itu adalah kenderaan yang membawa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi ini pergerakan-pergerakan yang terkini yang dapat kami bawakan daripada Istana Negara pada pagi tadi sehingga tengah hari bersama di Daudin, dan ketika ini bersama dengan saya. Apa sahaja pergerakan-pergerakan terkini akan kami bawakan dari semasa ke semasa, Syaf. Baik, terima kasih Faris Azman, dan pastinya segala pergerakan keluar masuk di Istana Negara di pintu 2 itu akan kami bawakan bersama dengan Faris, dan Faris mestinya akan kongsikan pelbagai lagi maklumat penuh di astroawani.com dan juga di laman Twitter Faris sendiri. Dan juga untuk anda yang baru mengikuti kami, sekiranya anda ingin mengetahui apa yang berlaku setakat ini, boleh saksikannya di lapor langsung pembentukan kerajaan baru Siapa PM9 di astroawani.com. Dan saya nak menyambung sebenarnya perbualan saya bersama dengan Dr. Anil Puyo. Dr. Anil masih di talian ya, Dr.? Okey, maaf terpaksa memotong tadi sebab kita mendapatkan laporan terkini dari Istana Negara mengenai pergerakan masuk beberapa ahli parlimen daripada Parti Bersatu dan juga PAS. Jadi Dr. Anil, kita teruskan dengan perbincangan kita. Bagaimana nanti sekiranya Kabinet baharu nanti adalah berbentuk kerajaan perpaduan yang mensyaratkan timbalan Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak? Siapa calon TPM dari Sabah yang wajar untuk mengemudi jawatan tersebut dan mengapa pada pandangan Dr. Anil beliau layak? Ya, yalah, memang ini adalah merupakan satu isu yang sering kali diperkatakan. Ramai yang beranggapan bahawa sudah tiba masa pemimpin daripada Sabah dan Sarawak dipilih sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan saya tidak akan menamakan siapa. Cuma saya fikir individu tersebut perlulah mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, beliau seharusnya tidak begitu terlalu pro Sabah ataupun pro Sarawak. Bersedia untuk menunaikan tuntutan MSC3, bersedia untuk melaksanakan MSC3, tetapi pada masa yang sama percaya kepada konsep Malaysia dan mempunyai visi, mempunyai usaha untuk rebuild Malaysia as a nation. Jadi individu tersebut perlu ada visi ini bagi melayakan beliau sebagai individu yang akan diberikan jawatan penting sebagai timbalan Perdana Menteri. Bukan hanya daripada Sabah dan Sarawak, tetapi berupaya untuk menyatupadukan pelbagai ideologi, pelbagai idea daripada Sabah, Sarawak dan juga semenanjung Malaysia. Baik, Dr. Anil, ya, kita nak, sebab tadi kita bercakap mengenai kabinet yang melibatkan beberapa gabungan parti politik yang atau kita panggil sesuai untuk kita panggilkan sebagai kabinet perpaduan. Jadi di bawah kita tak tahu lagi siapa yang akan dipilih menjadi Perdana Menteri ini. Jadi bagaimana Dr. Anil melihat, adakah kemungkinan kerajaan baharu yang akan membentuk kabinet baharu ini akan mengamalkan konsep kerajaan perpaduan dalam kabinetnya? Bagi saya ini sesuatu yang tidak mustahil untuk berlaku dan seharusnya dipraktikkan dalam keadaan di mana kita masih lagi berusaha untuk membawa Malaysia keluar daripada masalah COVID-19. Dan kalau kita lihat suara-suara di bawah pun, ini yang sepatutnya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara. Apa yang dikehendakkan oleh rakyat secara umum adalah supaya ahli-ahli politik mengetepikan pertingkatan politik dan memberikan usaha kepada bagaimana kita boleh rebuild our country.
Bagi saya kalau ini boleh dilakukan di negara-negara lain, Amerika Syarikat, di UK dan sebagainya, kenapa tidak negara-negara ataupun pemimpin-pemimpin di Malaysia tidak boleh lakukan. Dan bagi saya ini boleh dilakukan dalam konteks kita nak mengeluarkan Malaysia daripada masalah COVID-19 ini. Okey, kita nak bercakap mengenai soal politik matang, Dr. Arnold. Jadi sekiranya kerajaan yang baru dibentuk ini akan mengamalkan konsep atau mengadaptasikan konsep kerajaan perpaduan, bagaimana Dr. Arnold melihat kesannya kepada pembentukan kabinet itu sendiri dan bagaimana pula ia mencetuskan rasa tidak puas hati mungkin akan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin-pemimpin parti politik yang berada dalam gabungan yang menyokong Perdana Menteri baru ini untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, walaupun bentuk kerajaan ataupun kabinet yang akan dibentuk nanti, bagi saya ia haruslah bersifat inklusif, haruslah bersifat terbuka, bersedia untuk mendapatkan idea ataupun pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak. Dan saya bukan hanya bercakap daripada perspektif kerajaan yang akan dibentuk nanti, tapi juga dari segi membawa pihak-pihak yang di luar daripada kerajaan ini, termasuklah pihak pembangkang, untuk duduk bersama, membincangkan bersama bagaimana Malaysia boleh dipulihkan, bagaimana ekonomi boleh dipulihkan. Dan bagi saya ini adalah langkah ataupun jalan yang terbaik bagi Malaysia pada ketika ini. Baik, dan yang berikutnya Dr. Arnold, bagaimana pula dengan pemimpin PN? Kita nak melihat ke hadapan bagaimana pemimpin PN ini akan mampu menguruskan kepelbagaian parti di dalam gabungan tersebut, kerana sebelum ini kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin pun berdepan dengan kesukaran menguruskan sebahagian ahli Parlimen UMNO sehingga yang kita tahu 15 ahli Parlimen UMNO menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi bagaimana kita nak melihat dari aspek menguruskan kepelbagaian parti di dalam sesuatu gabungan, khususnya PN ini, Dr. Arnold? Ya, bagi saya pemimpin yang ada di atas, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet perlu lebih terbuka, lebih bersedia mengemukakan satu menunjukkan satu sikap ataupun pendekatan terbuka, menerima idea daripada pihak pembangkang, menerima idea daripada golongan NGO, daripada golongan-golongan lain, di dalam memberikan idea, di dalam memberikan visi kepada kerajaan inilah. Dan bagi saya ini harus dimulakan terlebih dahulu daripada pemimpin di peringkat atasan. So, tunjukkan yang pemimpin itu bersedia untuk bekerjasama. Dan bagi saya ini akan membuka ruang dan peluang kepada pihak pembangkang, kepada NGO, kepada civil society dan sebagainya untuk bekerjasama dengan kerajaan yang akan dibentuk nantilah. Baik, dan kita nak cakap juga Dr. Arnold, politik matang ni sebenarnya menuntut penerimaan kritikal pelbagai pihak. Jadi adakah cukup bersedia pemimpin politik kita untuk menerima kritikan dan menambah baik segala kelemahan? Bagi saya secara keseluruhan ada yang sudah mula menerima, tetapi ini perlu diperbaiki dan kita tak boleh elakkan dalam era digital openness pada ketika ini. Sosial media semakin banyak digunakan. Bagi saya pemimpin tidak lagi boleh menjadi begitu defensif ataupun tertutup, dan pemimpin haruslah lebih terbuka, lebih senang untuk menerima kritikan dan sebagainya. Dan apabila berhadapan dengan media, perlu ada satu dialog dengan media, perlu ada satu dialog dengan pelbagai pihak. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang penting. Dan kalau kita bercakap dalam soal parliamentary demokrasi, perlu ada satu perdebatan yang sehat, yang terbuka di antara pemimpin kerajaan dengan pihak pembangkang. Dan ini adalah satu usaha yang perlu dilakukan oleh Malaysia lah. Kalau kita betul-betul nak memulihkan negara daripada COVID-19 ini. Bersifat inklusif, bersifat terbuka, dan mahu bekerjasama untuk memulihkan negara. Baik Dr. Arnold, kita tak nak memfokuskan sangat kepada pembentukan secara kita nak fokuskan kepada banyak lagi sektor yang boleh dibincangkan, khususnya pemulihan ekonomi, kesihatan dan segala masalah yang mendepani negara Malaysia ketika ini. Jadi soalan saya berikutnya, Tun Mahathir mencadangkan supaya beliau mempengerusikan Majlis Pemulihan Negara untuk mencari solusi reformasi struktur kepada ekonomi, politik dan sosial. Jadi adakah wajar
wajar jawatan kuasa seperti ini dipimpin oleh ahli politik atau serahkannya kepada pakar dan keputusan dibawa ke kabinet untuk dilaksanakan? Bagaimana pendapat Dr. Arnold sendiri? Saya tidak hanya melihat kepada cadangan yang diberikan oleh Tun itu, tetapi bagi saya apapun komiti ataupun kaunsil yang hendak ditubuhkan oleh pemimpin politik, bagi saya seperti yang saya katakan tadilah, ia harus bersifat inklusif dan pada masa yang sama kita tak boleh juga nak menyisihkan ahli-ahli politik. Sebab kerana ahli politik itu adalah wakil daripada rakyat dan seorang rakyat itu perlu dibawa ke atas, dan pada masa yang sama dalam komiti besar itu juga harus dianggotai oleh expert, oleh golongan profesional dan sebagainya, dan ia perlu memberikan satu representasi bahawa ia merupakan satu komiti yang bersifat inklusif lah, yang mewakili suara orang di bawah, suara golongan businessman, golongan civil society movement dan sebagainya. Baik, Dr. Arnold, ini mungkin antara soalan-soalan saya yang terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini. Jadi kita tahu sebenarnya biasanya kita melihat pemimpin berfikir apabila mereka menjadi figura politik yang mampu bekerja untuk rakyat, dan ada mungkin yang berfikir mengenai legasi yang mereka tinggalkan, dan pemimpin baru pula akan fikirkan legasi baru mereka. Jadi akhirnya dasar terus berubah setiap kali berubah tampuk kepimpinan. Jadi penstrukturan memerlukan masa lama, doktor, untuk mencapai hasil. Jadi bagaimana jika ahli politik harus pastikan tidak kira berubah kepimpinan, dasar yang dah ada tu dikekalkan dan ditambah baik tanpa perlu melakukan perubahan yang drastik, Dr. Arnold? Ya, itulah bagi saya, kita bukan hanya memerlukan lebih ramai ahli politik di Malaysia ni. Bagi saya kita perlu lebih ramai statesman, nation builder, dan kita tidak melihat kepada apa legasi yang kita akan tinggalkan, polisi yang kita akan tinggalkan, tetapi kita melihat kepada keperluan negara Malaysia pada ketika inilah. Dan bagi saya kita mula nampak beberapa pemimpin yang menuju ke situ, dan ini seharusnya disokong oleh kesemua rakyat Malaysia lah. Dan bagi saya pada masa yang sama juga, siapapun pemimpin yang akan memerintah negara perlu memikirkan legasi. Bagaimana legasi itu bukan hanya legasi untuk mengangkat pemimpin tersebut, tapi pada masa yang sama bagaimana legasi itu akan dapat digunakan untuk membangunkan negara Malaysia. Baik, dan sebenarnya kepada anda yang sedang mengikuti kami ketika ini, kita juga akan bawakan sidang media oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Abdul Wahab Mat Yassin, mengenai perkembangan semasa kejadian kepala air di Yan Kedah, dan kita juga akan membawakan laporan langsung terus bersama dengan rakan tugas Faris Azman sekiranya ada perkembangan terkini yang dapat dikongsikan di pintu 2 Istana Negara. Dan Dr. Arnold masih di talian kan? Dan ini antara saya rasa soalan terakhir untuk Dr. Arnold Puyuk ketika ini. Kita juga melihat pemusatan kuasa Perdana Menteri itu cukup besar sebelum ini, Dr. Arnold. Dan adakah dengan wujudkan sokongan campuran itu, kuasa seorang Perdana Menteri itu akan lebih stabil kerana juga memerlukan pandangan ahli kabinet yang lain dari parti lain, Doktor? Ya, sudah tentu. Bagi saya, sudah tiba masanya kita tidak terlalu menumpukan kuasa kepada seorang pemimpin, kerana ini akan membolehkan berlakunya check and balance, ataupun ini akan membolehkan pengaruh yang ada pada Perdana Menteri itu dapat dikurangkan, dominasi beliau dapat dikurangkan, dan pada masa yang sama beliau juga akan dapat disokong oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar beliau lah, termasuk kabinet, termasuk pimpin-pimpin yang bukan di luar daripada kabinet. Dan bagi saya sudah tiba masanya untuk kita memikirkan bagaimana cara kita dapat mengurangkan kuasa yang ada pada Perdana Menteri itu, dan memberikan kuasa lebih banyak kepada sebenarnya bukan hanya kabinet tetapi juga kepada parlimen sebagai pembuat dasar yang terbesar di negara kita. Baik, Dr. Arnold. Dan ini yang terakhir, Dr. Arnold. Saya ada satu lagi soalan terakhir untuk Dr. Arnold sebenarnya. Jadi bagaimana Dr. Arnold melihat pula cadangan mengehadkan jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal saja, Dr. Arnold? Bagaimana ini boleh mengubah dan menstruktur politik negara, Dr. Arnold? Ya, saya setuju dengan cadangan tersebut, kerana ada tendensi bagi seseorang pemimpin itu akan menyalahgunakan kuasa apabila sudah berada di tampuk kuasa terlalu lama. Jadi kalau kita ada satu mekanisme di mana kita boleh menghadkan kuasa seorang pemimpin,
maka pemimpin tersebut akan menggunakan masa yang ada yang diberikan kepada beliau untuk berusaha memperbaiki polisi, untuk berusaha mencari idea-idea baru dan juga tidak terlalu memfokus kepada bagaimana untuk bertahan di tampuk kuasa dan juga tidak terlalu fokus kepada bagaimana untuk menggunakan segala kuasa yang ada untuk bertahan sebagai seorang Perdana Menteri. Dan bagi saya setuju dengan cadangan tersebut dan diharapkan akan dapat dilaksanakan. Baiklah, itu dia tadi kita punya perkongsian bersama dengan Dr. Arnold Puyuk, penganalisis politik. Terima kasih Dr. Arnold kerana sudi bersama dengan kami untuk waktu ini.